Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wat tawassaw bil haqq wat tawassaw bis sabr. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh serta berpesan-pesan atas dasar kebenaran dan berpesan-pesan atas dasar kesabaran. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "Idza mata ibni Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah, al-'ilmu yantafi'u bih, wa waladun salih yad'u lahu." Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila matinya seseorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amal kebajikannya di dunia, melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa daripada anak-anak yang saleh dan juga salihah. Pertamanya dikasihi akhwat, tuan, pengurus dan seluruh jawatan kuasa, tuan imam, tuan bilal, tuan guru, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan sefiniti kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesempatan, ruang dan peluang kepada kita untuk dipertemukan pada malam ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah, diisinya masa kita di antara maghrib ke isyak dengan mendengar kuliah agama, yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui satu perjalanan, tiba-tiba kamu bertemu dengan taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah dan duduk sebentar. Kemudian sahabat Nabi pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan riyadil jannah, dengan taman syurga itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majalis zikri, iaitu majlis-majlis zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis zikir ni, di dalam majlis yang disebutnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disebutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Sehingga kan disebut lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perihal orang yang berada di dalam majlis ilmu. Apabila Nabi mengatakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna'u kama qala. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat dia cari mana si fulan bin si fulan yang duduk di dalam majlis ilmu. Dia cari mana saja majlis ilmu, maka akan hadirnya bersama-sama dengan mereka, iaitu para malaikat. Para malaikat dia cari orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Untuk apa? Dalam keadaan dia mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dirinya dan rahmatilah dirinya. Itulah doa malaikat kepada kita. Dalam masa yang sama, malaikat ini dia mengembangkan sayapnya. Dia menaungi orang-orang yang mencari ilmu yang berada di dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu ini, redha bima yasna', kerana mereka redha dengan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada hari ini, muslimin dan muslimat, kita di antara manusia yang mendapat doa para malaikat
dan kita di antara insan yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan kefahaman ilmu kita. Kerana orang yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu agama, fahamkan dia tentang agama Allah, orang itu diberikan kebaikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahawa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa 'alal qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia nak berikan kebaikan kepada seseorang, Allah nak berikan kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat, Allah buat apa pada kita? Allah Subhanahu wa taala bila dia ini nak berikan kebaikan kepada seseorang manusia, yufaqihu fid din, maka pertama sekali yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan kefahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dia faham tentang agama, dia mari kuliah, dia mari mengaji, dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dia merasai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dia merasai keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya ketika mana dia senang dan ketika mana dia susah. Dia merasai keberadaan Allah dalam hidupnya. Maka orang ini Allah fahamkan dia tentang agama, dan Nabi mengatakan wa anal qasim, aku hanyalah sekadar penyampai sahaja. Apa yang Allah wahyukan kepada aku hanya sampaikan sahaja. Kemudian yang memberikan kamu faham, kata Nabi, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada hari ini muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, Allah memberikan kita faham. Dan yang paling penting bukan faham sahaja, tetapi kita nak Allah memberikan kita faham, lantas memberkati ilmu kita sehingga memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung silsilah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada tajuk yang baru. Kita masuk pada tajuk yang baru, iaitu babu fadlul ju' wa khashwanatul 'aish wal iqtisaru 'alal qalil min al ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghairiha min huzuzin nafsi wa tarkis syahawat, iaitu bab tentang kelebihan berlapar, kesusahan hidup, memadai dengan sedikit di dalam hal makan, minum, pakaian dan lain-lain daripada habuan-habuan nafsu badan, serta meninggalkan segala keinginan. Jadi dalam tajuk yang akan kita pelajari ini, tajuknya pun dah panjang dah. Tajuk dia pun panjang. Nak menceritakan kepada kita mengenai satu bab, Nabi kata tentang kelebihan kita berlapar. Bukan kelebihan kita kenyang sokmo tu, atau tak apa. Kenyang tak ada masalah. Tetapi Nabi nak ajar kita ni supaya berlapar. Jangan juga kita ni dalam keadaan tidur dalam kekenyangan, sedangkan jiran tetangga kita tidur di dalam kelaparan. Dalam keadaan hadis-hadis ni juga, Nabi nak mengajarkan kepada kita merasai kesusahan kehidupan. Cuba merasai kesusahan kehidupan, supaya bila kita senang, kita tidak leka dan kita tidak alpa tentang pemberian nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala beri, dan juga tentang kedudukan orang-orang yang susah yang berada berdekatan dengan kehidupan kita. Jadi ia tidak akan membawa kepada kita hidup di dalam kesombongan dan takabur, tetapi kita merasakan segalanya nikmat yang diberikan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, makan, minum, pakaian dan lain-lain keperluan hidup adalah antara perkara asas yang diperlukan oleh setiap manusia. Jadi bukan sahaja keperluan itu diperlukan oleh setiap manusia, bahkan tentang makan, minum, pakaian dan juga tempat tinggal
adalah satu kewajipan yang mesti disediakan oleh mana-mana lelaki yang bernama seorang suami ataupun bapa. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang bapa, kita bertanggungjawab untuk menyediakan makan minum, pakaian dan juga tempat tinggal mengikut kemampuan kita. Kita bekerja siang malam, pagi petang, kita keluar rumah sebelum subuh, kita balik ketika mana anak kita sudah pun tidur. Keluarnya kita selangkah daripada rumah untuk mencari rezeki yang halal, maka kita berada fi sabilillah, kita berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita pulang. Mencari yang halal itu adalah kefarduan. Mencari rezeki yang halal untuk kita suapkan nasi makanan ke mulut isteri dan juga anak-anak kita adalah satu perjuangan yang cukup besar. Jadi orang yang mengatakan dia bekerja dengan tulang empat kerat dia, ada yang membawa teksi, yang membawa lori, yang bekerja pejabat dan sebagainya, penat, lelah, kena marah dengan majikan dan sebagainya untuk mencari rezeki yang halal, maka dia sedang melakukan ibadah. Kita yang buat tak kiralah hatta dengan Foodpanda sekalipun kita keluar. Zaman lah ni kerja bukan satu saja. Kadang-kadang kita ada kerja hakiki. Dalam masa yang sama habis kerja dalam pukul 5. Sampai ke rumah dah mula galas beg Foodpanda dah. Untuk apa ni abang? Nak keluar, nak cari lebihan sikit. Nak cari rezeki sikit untuk anak-anak, nak beli pakaian. Allahu Rabbi. Dalam keadaan kita keluar rumah itu, walaupun kita cari wang ringgit, sedikit lebihan kewangan kita untuk keluarga, maka kita sedang menjalani ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kata Nabi SAW dalam hadis-hadis yang kita akan pelajari, iaitu janganlah kita ini makan dan minum sehingga kan ianya membawa kepada kemegahan kepada kita. Ada orang dalam keadaan makan minum, makan yang sedap-sedap, duit dia banyak, makan sedap-sedap, semuanya dia nak upload dalam Facebook. Semua nak upload dalam Facebook. Makanan dia makan apa? King crab. Kalau zaman sekarang ni ada satu telur ikan yang paling mahal. Pernah kita rasa ataupun tidak? Ana pun tak pernah rasa. Telur ikan caviar. Telur ikan mayung kita tahulah. Telur ikan mayung tu kita tahu. Ni caviar. Caviar fish. Ikan yang mempunyai telur-telurnya warna hitam, warna gelap. Itu paling mahal. Tak sedap pun orang cerita, tetapi kerana status kedudukan seseorang itu, bila seseorang itu kaya, dia makan di restoran yang mahal, maka telur ikan caviar ini dihidangkan. Macam-macam lah. Maka di sini muslimin dan muslimat, hatta dengan makan dan minum pun janganlah kita membangga-banggakannya, sehingga menyebabkan orang lain amat tidak berasa senang dengan kita. Walhamdulillah. Bahkan dengan perkara-perkara yang lain, dengan pakaian. Pakaian pun pada zaman Nabi SAW, Nabi mengharamkan seseorang lelaki memakai sutera. Memakai sutera oleh seorang perempuan dibolehkan, harus, tidak ada masalah. Tetapi memakai pakaian sutera bagi seorang lelaki adalah satu perkara yang diharamkan. Ada perkara yang dibolehkan untuk perempuan pakai, tidak dibenarkan oleh lelaki. Di antaranya adalah memakai emas, rantai ataupun cincin. Tak boleh. Orang perempuan dibolehkan memakai cincin emas, rantai emas, gelang emas, tetapi lelaki tidak boleh. Tetapi zaman lah ni, zaman Facebook ini, zaman TikTok ni, ada orang yang berniaga, melariskan perniagaan, laki-laki yang kaya, ekonominya bagus, dia memakai pakaian ranting ataupun rantai emas dengan gelang emas, dengan cincin emas, kerana nak menunjukkan kepada rakyat, kepada masyarakat tentang kekayaan yang dia miliki. Perkara tersebut tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Orang lelaki yang memakai emas ini bagaikan seperti Firaun yang berbangga dengan kekayaan dan kemewahan yang ia miliki. Ia memiliki ketenteraan, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kerajaan dan sebagainya.
dia menunjukkan dengan perasaan bongkak dan takaburnya dalam keadaan dia menggembarkan dengan pakaian-pakaian yang memegah-megah. Sehingga kan Nabi SAW mengharamkan juga seseorang yang melabuhkan pakaian yang disebut sebagai isbal. Kita pakai pakaian, kalau di zaman Nabi SAW dengan pakaian-pakaian yang meleret, pakaian yang terlalu labuh, maka Nabi mengharamkan pemakaian isbal itu. Yang mana pemakaian hadis tentang pemakaian pakaian yang isbal, yang panjang dan juga labuh ni kita kena belajar sungguh. Sebab bukan pengharaman itu disebabkan labuhnya pakaian. Yang ni kita kena faham. Ada orang dia ambil literal hadis sehingga menyebabkan dia ni suka pakai jubah-jubah yang senteng. Sehingga kan orang yang pakai jubah labuh sikit dia kata tak boleh ni Nabi haramkan. Salah fahaman begitu dalam hadis. Kenapa Nabi haramkan seorang yang memakai pakaian yang labuh? Kerana di zaman Nabi ada mereka-mereka yang terpengaruh dengan tradisi dan juga fahaman tamadun yang berada pada zaman tersebut, Rom dan juga Parsi. Mereka suka memakai pakaian-pakaian yang labuh menunjukkan tahap kehidupan mereka yang kaya dan juga raya. Orang yang kaya raya memakai pakaian yang labuh sehingga dipegang oleh orang yang berada di belakangnya. Dia punya tukang ataupun dia punya pembantu dia pegang pakaian dia, angkat pakaian dia daripada duduk meleret-leret. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemegahan kehidupan. Bahkan dalam keadaan isbal ini Nabi mengatakan ianya berkaitan tentang khuyala, tentang kita memakai pakaian yang menyebabkan kita ni menyombongkan diri dengan orang lain. Yang tu tak boleh. Mengikut fahaman para ulama, kalaulah kita memakai pakaian yang singkat ataupun pakaian-pakaian yang biasa sekalipun tetapi dia membawa lambang kepada kemegahan dan juga kesombongan, maka ia tetap diharamkan oleh Nabi SAW. Dalam bab makanan, dalam bab pakaian, apatah lagi dalam kehidupan yang bermewah-mewah ini, maka dilarang oleh Nabi SAW. Takut-takut ada di dalam hati kita perasaan kesombongan dan juga takabur. Kenapa Nabi SAW cepat-cepat larang kita sebagai umat Islam supaya hidup dalam keadaan kesederhanaan? Kerana yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir, iaitu tidak akan masuk ke dalam syurga mana-mana manusia yang apabila dia mati di akhirat kelak, bila dia dinilai perasaan dirinya dan kehidupannya ada di dalam hatinya sekelumit rasa kesombongan, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya di atas kehidupan dunia ini kita menyombongkan diri terhadap orang lain. Tak ada guna. Kalau nak ikutkan kita ni orang yang mulia, kita adalah manusia. Kalau nak katakan kita orang yang paling kaya, kita orang yang memegang kerajaan dan kekuasaan. Kalau kita tengok Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam yang memegang tampuk pemerintahan, bukan saja boleh memerintahkan tentera-tentera di kalangan manusia, bahkan dia boleh memerintahkan jin-jin dan sebagainya. Bahkan dia boleh berkomunikasi dengan haiwan. Kehebatan kerajaan Nabi Allah Sulaiman, ataupun orang barat menyebutnya dengan perkataan King Solomon. Maka dalam keadaan kehebatan dan kemewahan dan juga pemerintahannya yang luas terbentang, tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah na'udzubillah min zalik, kemewahan yang ada pada kita pun tidaklah semegah mana, tetapi menjadikan kita orang yang sombong, akhirnya kita tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala selalunya di dalam tajuk-tajuk baru kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis ini, bila disebutnya satu tajuk baru tentang hadis sebelum kita belajar hadis,
kita diperkenankan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan tentang tajuk yang kita akan pelajari. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan beberapa ayat Al-Quranul Karim sebelum kita masuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di sana adanya nilaian adabnya seseorang bila nak menyebut hadis Nabi dimulakan dengan menyebut ayat Al-Quran terlebih dahulu. Itulah adab para ulama. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Surah Al-Maryam ayat 59 sehingga ayat yang ke-60. Maksudnya, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab di dalam api neraka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang beriman serta beramal saleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka pula tidak dikurangkan pahalanya walaupun sedikit. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita dengar dan kita bacakan tadi adalah satu daripada ayat surah Maryam. Kalau kita pernah bertadabbur surah Maryam di antara 114 surah. Di dalam surah Maryam banyak perkara-perkara, kisah-kisah para nabi dan para rasul yang diceritakan di dalam surah Maryam. Di antaranya, sebelum kita bacakan ayat ini, kita kena flashback sedikit tentang ayat-ayat surah Maryam ini. Yang pertama, di dalam surah Maryam, kalau kita menelusuri, kita membaca, kita bertadabbur, kita memahami maknanya, perintah-perintah Allah di dalamnya. Pertama, kita mengetahui bahawa surah ini adalah surah yang menceritakan tentang Nabi Allah Zakaria. Iaitu Nabi Allah Zakaria yang lebih awal daripada Nabi Allah Isa bin Maryam. Nabi Allah Zakaria ini nak diceritakan kepada kita seorang yang dah tua. Sebahagian daripada Imam Al-Qutaibah mengatakan Nabi Allah Zakaria ketika itu umurnya 70 tahun. Ada sebahagian para ulama yang mengatakan umur Nabi Allah Zakaria ketika itu 95 tahun. Maksudnya orang yang dah tua dah. Nabi Allah Zakaria ini orang yang dah tua, tetapi mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rambut aku dah semakin putih, pandangan mataku dah semakin pudar, tetapi aku masih lagi belum ada zuriat untuk menyambungkan risalah dakwah ini. Doa kepada Allah, anak tak ada lagi ni, umur dah 70, ada sebahagian mengatakan umur dah 90 lebih, tetapi dalam keadaan dianya tua, dia berdoa kepada Allah kebimbangan yang dirasai macam mana dalam keadaan kalaulah dia mati tetapi tidak ada legasi penyambung yang boleh mewariskan kenabian kepada generasi-generasi yang akan datang. Berdoalah kepada Allah, sedangkan dia juga mengetahui bahawa isterinya ada seorang yang tidak boleh mengandung. Dia tahu isterinya tidak boleh mengandung, isterinya mandul, tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan zuriat yang baik, zuriat yang baik yang boleh meneruskan legasi perjuangan Nabi Allah Zakaria ini. Namun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, isteri Nabi Allah Zakaria ini mengandung akhirnya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda ataupun isyarat-isyarat kepada Nabi Allah Zakaria berpuasa 3 hari. Berpuasa daripada bercakap-cakap
kepada manusia selama 3 hari, walaupun Nabi Zakaria ini sihat, walaupun Nabi Zakaria ini kuat, tetapi tak boleh bercakap atau berpuasa selama 3 hari, tak boleh bercakap. Dalam keadaan dia berpuasa 3 hari, kemudian dia mendapati bahawa isterinya mengandung atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah anaknya yang bernama Yahya. Maka di sini muslimin dan muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ada juga di kalangan kita ataupun anak-anak kita yang telah berkahwin, yang mana kadang-kadang belum lagi dikurniakan zuriat, masih lagi tidak dikurniakan anak. Kalau dalam keluarga anak ada seorang kakak, Kak Lang, kita panggil Kak Lang ni Asturiati, dia tidak dapat anak setelah 11 tahun berkahwin. 11 tahun berkahwin tidak dikurniakan anak. Kemudian barulah doalah, pergi ke buat umrah lah, balik bawa buah zuriat lah, rebuh minum lah, kemudian mandi hujan. Ada orang, apa orang kata dia buat saja. Janji satu usaha. Orang kata ni ketika mana hujan turun awal-awal tu yang menjadi rahmat, maka ni mandi hujan. Mandi hujan doa kepada Allah SWT. Dia pun buat juga. Tak apalah, buatlah. Antara yang dia buat sehingga dia alhamdulillah Allah berikan dia zuriat. Dia ni guru kafah. Setiap pagi bila pelajar-pelajar datang, dia sembang dengan anak-anak muridnya, budak-budak lah, darjah 2, darjah 3. Nanti doakan ustazah dapat anak ya. Tu Allah, kita dengar pun sedih. Tapi itulah berulang kali dia minta anak-anak murid doakan, akhirnya Allah mengurniakan anak. Anak yang pertama selang setahun anak yang kedua. Tu kan. Dah 2 orang dah ni, dah 2 orang. Maka di sini muslimin dan muslimat, tak kiralah apa-apa pun yang berlaku, tetapi kun fayakun, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendaki sesuatu tu, walaupun pada pemikiran manusia yang sihat kita kata mustahil lah, sebab isterinya mandul, dan juga bahawa Nabi Zakaria ni dah tua sangat dah, 70, 90 tahun, payahlah nak dapat anak. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Itu cerita yang pertama berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang berkaitan tentang Sayyidatina Maryam Al-Qudsiyah, iaitu Maryam yang suci, kehidupannya suci. Maryam ini adalah anak kepada Ali Imran, keluarga Imran, yang mana Ali Imran ini berkahwin dengan seorang perempuan ahli ibadah yang bernama Hannah. Ini nama Hannah. Berkahwin, kehidupan yang taat kepada agama. Kemudian ketika mana Hannah ataupun isteri kepada Ali Imran mengandung, dia mengatakan dengan janjinya, anak ini dia akan wakafkan ke Masjidil Aqsa. Biarlah dia duduk di Masjidil Aqsa, biarlah dia ini menghidupkan Masjidil Aqsa. Itu adalah doa seorang ibu sebelum kelahiran Maryam ini. Yang mana kita kena tahu bahawa Ali Imran dia bukan nabi, tetapi dia adalah satu keluarga yang taat, keluarga yang muslim, keluarga yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam ayat Al-Quran untuk menjadi contoh kepada diri kita, mendidik anak-anak yang taat kepada perintah agama. Sama juga dalam Quran ini, apabila Quran menceritakan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyriku billahi syai'a, macam-macam lah. Jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang amat besar. Yang mana kalau kita nak lihat bahawa surah Ali Imran, keluarga Imran, dan juga tentang Luqmanul Hakim adalah 2 keluarga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi contoh, sehingga cerita dia dan kehebatan dia mendidik keluarga tercatat di dalam ayat Al-Quran yang Karim yang dibaca oleh umat Islam sehinggalah pada hari ini. Jadi kita kena kaji sikitlah tentang cerita keluarga Ali Imran dan juga Luqmanul Hakim. Ali Imran
orang yang baik, orang yang soleh yang berkahwin dengan Hannah ini akhirnya melahirkan seorang zuriat yang bernama Maryam. Dan Maryam ini dia rapat dengan Nabi Allah Zakaria, rapat dikenal dengan Nabi Allah Zakaria. Dia dibesarkan di biara ataupun di di Masjid Al-Aqsa. Dia berada di sana, dia dijagai dengan kehidupan yang baik, membesar menjadi seorang perempuan yang taat terhadap perintah agama. Tetapi cuba bayangkan kepada kita bagaimana seorang yang dipercayai, seorang yang dilihat sebagai orang yang paling suci, orang yang paling baik, tetapi Allah ujinya apabila dia ini dalam perut dan rahimnya ditiupkan roh sehingga mengandungnya Nabi Allah Isa. Dia keluar rumah, dia pergi perjalanan yang cukup jauh untuk melahirkan zuriat ketika itu, iaitu Nabi Allah Isa yang dilahirkan tanpa bapa. Apabila dia telah melahirkan Nabi Allah Isa bin Maryam ini, maka dibawa pulang kembali ke kampung dia. Bila dia bawa kembali ke kampung, apa sahaja yang orang tak kata kepada dia, daripada dia orang yang qudsiyah, orang yang sangat suci, orang yang sangat baik, kemudian dia dilemparkan dengan pelbagai hukuman, dengan pelbagai kejian, makian, laknat yang dilemparkan oleh netizen ketika itu. Inni nazartu lirahmani sauma. Apabila dikatakan macam-macam, Sayyidatina Maryam hanya mendiamkan diri ketika itu. Kenapa? Inni nazartu lirahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk aku berpuasa dalam keadaan syariat ketika itu. Berpuasa bukan makan, menahan diri makan dan minum, tetapi syariat ketika itu adalah berpuasa dalam keadaan tidak berkata-kata. Kalau dalam keadaan dia berpuasa tidak berkata-kata, siapa pula yang nak membela Maryam ini? Yang membela Maryam adalah anak yang sedang dia kandung, Nabi Allah Isa bin Maryam. Apabila orang kata macam-macam, akhirnya Nabi Allah Isa berkata-kata ketika mana dia masih bayi. Dia membersihkan tuduhan-tuduhan zina, tuduhan-tuduhan perempuan murahan dan sebagainya, dijawab oleh Nabi Allah Isa ketika itu. Maka kita kena lihat di sini bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk melahirkan bukan saja orang yang telah mandul dan juga orang yang telah tua pun boleh melahirkan anak, bahkan orang yang dilahirkan tanpa ada bapa, iaitu Nabi Allah Isa ini dilahirkan tanpa bapa. Dan yang paling hebat lagi kalau kita nak tahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi wasallam tanpa ayah dan tanpa ibu. Lagi hebat. Lagi hebat. Maka di sini semuanya penceritaan ini berkisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan apa yang dia ingin ciptakan hanya dengan perkataan kun fayakun, maka ianya tidak menjadi sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. 2. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 2 bentuk golongan. Yang pertama, golongan yang mengikuti jalan perjuangan para nabi dan para rasul. Orang yang berada dalam perjuangan bahtera Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad, yang membawa obor-obor dakwah. Mereka yang bersama dengan panji-panji para nabi dan juga para rasul, mereka diberikan kebaikan di dunia, bahkan di akhirat nanti mereka akan diberikan pahala yang cukup besar dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi keadaan golongan yang kedua, iaitu golongan yang mendustakan dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang kita bacakan dalam ayat surah Maryam ini, fa khalafa min ba'dihim, maka mereka itu akan digantikan, keturunan mereka itu akan digantikan dengan khalfun, dengan satu keturunan ataupun satu jenis, satu golongan manusia, orang-orang yang benci Islam. Pada awalnya dia tu Islam, namanya Muhammad, namanya Kasim, namanya Zainab, tetapi dalam keadaan umat Islam juga ada yang membenci perjuangan Islam. Ada yang tak suka dengar kuliah-kuliah agama. Ada yang tak suka dengan dakwah.
ada yang tak boleh dengar nasihat, ada yang jenis menutupkan telinga-telinga mereka dengan apabila datangnya seruan-seruan dakwah, macam-macam lah. Dan orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah merincikan lagi keadaan mereka, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah. Orang ini digantikan dengan anak-anak yang mana keturunan mereka adaa'us salah, iaitu anak-anak mereka mencuaikan sembahyang. Tak suka para ulama cari kelemahan-kelemahan orang-orang agama, kutuk sana, kutuk sini, fitnah sana, fitnah sini, maka Allah boleh membalasi mereka dengan menjadikan keturunan-keturunan mereka tidak ataupun orang yang cuai tentang mendirikan sembahyang. Waliyazubillah. Adaa'us salah. Dalam keadaan adaa'us salah, kata para ulama, bukan sahaja mencuaikan sembahyang, tetapi melewat-lewatkan sembahyang juga termasuk dalam adaa'us salah. Melewat-lewatkan sembahyang, salat dalam keadaan pukul 4.40 petang asar, tetapi duk lewat-lewat pukul 4 suku, kita sembahyang 4 suku lah, sampai pukul 4.30 baru nak ambil wuduk, nak sembahyang rupuh-rupuh dan sebagainya. Itu pun kata para ulama termasuk dalam keadaan adaa'us salah, iaitu orang yang mencuai-cuai dalam sembahyang. Bahaya. Kerana apa? Kerana perbuatan melewat-lewatkan sembahyang, dia akan mendatangkan keberanian untuk meninggalkan sembahyang. Melewat-lewatkan sembahyang boleh mendatangkan keberanian pada diri seseorang itu untuk meninggalkan sembahyang. Jangan kita lupa bahawa dalam surah Al-Ma'un, tak silap anak lah, Allah Subhanahu wa taala menyebut fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Kita pun pelik, orang sembahyang pun dicelakakan oleh Allah. Kenapa? Allazina hum an salatihim sahun, kerana mereka di dalam solat mereka lalai dan juga mereka culas di dalam bab sembahyang. Waliyazubillah. Adaa'us salah termasuk dalam keadaan sahun, iaitu leka, lalai dalam keadaan melakukan salat. Yang kedua, bukan itu saja adaa'us salah, bahkan wattaba'us syahawat. Dia akan melahirkan anak-anak yang hanya hidup dalam keadaan mengikuti hawa nafsu semata-mata. Nauzubillah min zalik. Seronok bila kita lihat baru-baru ni ada orang dapat keputusan 11A, calon SPM, seorang budak Terengganu, tak silap anak lah, 11A, walaupun dia datang sekolah pun jarang-jarang. Dalam keadaan dia datang sekolah jarang-jarang, sebab apa? Sebab dia jaga emaknya yang sakit. Kalau tengokkan sejarah keluarganya, ayah dia meninggal dunia dulu, dialah yang perlu menjadi abang, dialah kena jaga ahli keluarga, kena pula emak dia kena kanser stage 4, tingkat 4. Dalam keadaan dia jaga mak dia, sibuklah jaga mak dia, mandikan mak dia, pergi cari ubat, pergi bawa pergi hospital dan sebagainya. Dia dan pergi sekolah, dia balik pula, lepas tu tak sempatlah. Dia jaga mak dia, Allah berikan 11A. Allah berikan 11A, subhanallah. Apabila baru-baru ni mak dia pula meninggal dunia, Allahu Rabbi, meninggal dunia. Yang mensalatkan mak dia adalah anak dia yang diberikan 11A ini. Dia sembahyang, dia yang mengimamkan jenazahnya, dan dialah yang mendoakan pemergian ibunya, dan dialah mengetuai doa-doa munajat ketika mana pengurusan jenazah ibunya yang tercinta. Kita nak lahirkan anak-anak yang sebegini. Kita nak kalau boleh anak-anak kita yang menunaikan sembahyang, yang jaga sembahyang, bukan sahaja anak kita, bahkan keturunan kita nanti, cucu kita nanti juga dididik macam kita didik anak kita supaya jaga sembahyang. Allahumma ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, keluargaku dan juga keturunan aku di kalangan mereka-mereka yang mendirikan sembahyang. Dalam keadaan itu muslimin dan muslimat sekalian, kita tak nak jadi generasi yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, Allah gantikan generasi tersebut. Kerana apa?
kerana mereka memusuhi dakwah para nabi dan para rasul. Mereka memusuhi dakwah para ulama yang mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memusuhi orang-orang agamawan, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan anak-anak mereka menjadi adaus salah wa taba'us syahawat. Mereka yang lekakan tentang sembahyang dan mereka hidup dalam keadaan mengikuti hawa nafsu semata-mata. Ingat, di antara peringkat yang ke-6 neraka. Ni peringkat ke-6 neraka yang disebut dengan neraka sakar. Apakah neraka sakar itu? Neraka sakar itu adalah neraka bagi mereka-mereka yang lalai tentang sembahyang, yang meninggalkan sembahyang. Ada tempat khas bagi mereka, iaitu neraka sakar. Para ulama mengatakan neraka sakar ini adalah tingkatan yang ke-6, yang paling bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nombor 6. Nombor 6, apa dia? Yang meninggalkan sembahyang, wal iyaz billah. Fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian maka mereka akan menghadapi azab di dalam neraka yang sangat-sangat pedih. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amala wa amila salihah, dan juga orang yang beriman serta beramal dengan amalan yang saleh. Fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka pula tidak akan dikurangkan pahala walaupun sedikit. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengakhiran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada generasi-generasi yang Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka menjadi generasi yang tidak baik, tetapi sekiranya generasi-generasi itu kembali bertaubat, kembali menginsafi dan menyesali perbuatan-perbuatan mereka, tidak meneruskan fitnah, kemudian berdamping dengan para ulama dan sebagainya, mengikuti perjuangan para nabi dan para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan generasi ini menjadi generasi yang lebih baik. Maka di sinilah muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat surah Al-Maryam ini bolehlah kita sama-sama membacanya, menghayatinya, bagaimana sesebuah keluarga yang diidamkan ataupun yang menjadi contoh kepada manusia-manusia yang lain, sehingga tercatat ahli keluarganya itu di dalam penceritaan kisah di dalam Al-Quranul Karim ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, kita nak Allah berikan kekuatan kepada kita supaya kita dapat bersama-sama mendidik anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang dengan didikan yang terbaik. Walaupun orang lain sibuk dengan didikan hedonisme, berikan hiburan, nyanyian dan sebagainya, tetapi kita, keluarga yang menjadikan anak-anak kita mentarbiah mereka dalam keadaan mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi itu sajalah dalam pertemuan ini. Yang baik itu sisi Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu atas kedhaifan dan kehinaan di anda sendiri. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.